dengan berkaitan dengan Sungai Kelang. Okey, baik. Kalau kita nak cari Sungai Kelang, kat mana kita nak tengok dulu cikgu? Okey, kita tak akan nampak Sungai Kelang daripada atas tau. Kita kena nampak Sungai Kelang ni daripada bawah. Hai Maduleka. Okey, baik. So kalau kita nak tengok Sungai Kelang kat mana, inilah dia. Mana Sungai Kelang? Nampak tak di sini? Inilah dia Kelang. Nampak tak? Inilah dia Kelang River. Ini. Nampak tak? Kelang River. Nampak tak bentuk dia macam tu? Okey. So ini peringkat apa? Besar. Okey, ini peringkat apa? Siapa tahu? Bentuk macam ni peringkat apa? Adakah peringkat hulu, peringkat tengah atau peringkat hilir? Yes, Daniel, ini peringkat hilir. Ini peringkat hilir ya. So, sungai dia nak masuk ke laut. Okey, dia nak masuk ke laut. So, inilah dah masuk ke laut. Okey, dah masuk ke laut. Dan kan cikgu cakap tadi kan, bahawa sungai-sungai itu yang mengalir keluar daripada daripada sungai masuk ke laut kan, dia akan mengumpulkan lumpur-lumpur, kemudian mendapan-mendapan, okey, sehingga menjadi delta. Okey, untuk pengetahuan kamu, yang dikatakan delta tu sekarang ni kalau di sini telah menjadi pulau. Dah jadi pulau. Kamu tahu pulau apa? Inilah dia, Pulau Indah. Kamu tahu bahawa yang ini Pulau Indah, kemudian Pulau Kelang, Pulau Cik Mak Zain, Pulau Selat Kering, Pulau Ketam, Pulau Tengah. Ini semua adalah bekas-bekas delta, iaitu kotoran-kotoran dan lumpur-lumpur yang dibawa oleh Sungai Kelang, kemudian dia mendap kat situ. Yes, betul. Delta boleh jadi pulau. Yes, delta jadi pulau. Okey, tak ada. Memang daripada dulu memang Malaysia besar ni. Okey. So inilah dia kalau kita lihat, ini tadi aliran Sungai Kelang kan. So Pulau Indah, Pulau Kelang, Pulau Cik Mak Zain, Pulau Pintu Gedong, Pulau Ketam, Pulau Tengah, itu dipanggil delta. Hasil daripada pemendapan lumpur-lumpur tadi. Lumpur-lumpur tadi, delta jadi apa? Jadi pulau. Jadi pulau. Tanah yang subur. Inilah dia. Bukti. Daripada mana? Di negara kita sendiri ada. Ni delta. Okey. Delta jadi pulau. Bagus. Okey, boleh faham Kalau tak faham tanya. Sebab cikgu tunjukkan betul-betul ni. Kalau Pulau Pinang is memang pulau. Pulau Pinang memang pulau. Okey. Dan proses nak jadi pulau ni, dia bukannya dalam tempoh setahun 2 tahun. Dia beribu tahun. Pulau Kelang tak? Boleh landing kat Pulau Kelang tak? Rasanya tak boleh kot. Sebab sebenarnya kalau ikutkan, kalau kita lihat, tak ada tempat. Sebab pulau ni, Pulau Kelang ni sebenarnya adalah kawasan yang memang hutan. Memang hutan. Memang kita apa, subur dengan pokok-pokok. Tak ada orang yang tinggal. Pulau Kelang ni tak ada orang yang tinggal. Tak ada orang. Dia memang semata-mata pokok je. Pokok je. Bayangkanlah, pokok je. Tak ada orang yang tinggal. Ada apa kat situ? Dia tanah, pulau, tu je lah. Itu je. Tak ada apa-apa. Kalau tak percaya, orang pernah tinggal situ. Kalau kita tengok okey, contoh macam kalau kita lihat, kita tengok daripada jauh lah pulau tu macam mana. Okey. Ini dia di atas kapal. Okey. Di atas kapal Okey, pulau tu dia macam ni je. Dia tak ada bangunan, tak ada apa. Okey, tak ada apa, dia cuma semata-mata itu je. Tak boleh pergi ke tepi. Sebab tak ada orang nak pergi situ, tak ada apa. Ada haiwan ke? Kemungkinan besar ada haiwan lah. Ini daripada atas kapal. Daripada atas kapal jadi yang ini pulau yang di tepi, iaitu pulau kita kata Pulau Indah. Yang tepi tadi tu, inilah di Pulau Kelang. Dia memang tak nampak apa. Tak ada apa-apa. Dia semata-mata pulau je. Okey, so kita telah lihat pulau tadi
Okey. So itu Pulau Kelang. Yes, Pulau Kelang. Alright. So kita nak sambung, kita nak lihat berkaitan dengan dengan Sungai Kelang tadi. Kita nak tengok tentang apakah bentuk muka bumi yang wujud lagi yang boleh nampak daripada Google Earth ini. Okey, so kita nak lihat daripada Sungai Kelang ni. Okey, so Sungai Kelang ni kalau kita lihat, okey, di sini macam cikgu cakap tadi, ini adalah Sungai Kelang di mana terbentuknya kawasan peringkat hilir. Okey, nampak tak Peringkat hilir dah berlekuk-lekuk tau. Kalau kita lihat kawasan hilir dah berlekuk-lekuk. Berlekuk-lekuk. Dah macam ular dah. Berlekuk-lekuk dia. Sungai Kelang dia melalui Bandar Kelang. Okey, Sungai Kelang akan melalui Bandar Kelang. Kemudian dia melalui mana lagi? Okey, bentuk macam U. Okey, ada ke yang macam bentuk U? Sebenarnya bentuk U tu yang cikgu cerita tu itu adalah keratan rentas. Maknanya bentuk U tu kalau kita tengok daripada depan. Tapi kalau daripada atas, kita nampak bentuk dia kat atas je lah. Dia tak nampak bentuk U. Dia bentuk U tu maknanya keratan rentas. Kalau kamu potong sungai tu, kamu tengok dia punya, okey, katakan sungai tu mengalir. Kamu potong dua. Kamu tengok, oh dia bentuk U. Dia bentuk U. Kat mana? Dekat sini lah. Dekat sini. Dan kalau tak silap cikgu, dekat sini ada satu kawasan. Korang nak tengok? Inilah dia Tasik Ladam. Ini Tasik Ladam. Kalau orang tanya, mana cikgu? Ini dia. Ini Tasik Ladam. Perasan tak? Okey, sebenarnya air Sungai Kelang ni, sebenarnya dia mengalir ke sini tau. Sebenarnya dia mengalir daripada sini, pergi ke sini, kemudian dia pergi ke sini. Sepatutnya. Dia pergi ke sini. Kemudian dia pusing balik. Naik atas macam tu. Naik atas macam tu. Tapi oleh kerana dia telah terputus, yes, so dia telah menyebabkan, dia telah terpotong dan inilah dia dikatakan sebagai Tasik Ladam. Kenapa Tasik Ladam cikgu nama dia? Kerana bentuk dia macam ladam kuda. Kamu tahu ladam kuda? Iaitu tapak kuda tu. Kamu tahu tapak kuda, kaki kuda? Okey, kuda. Okey, kalau kamu tengok kuda, kalau orang yang biasa naik kuda, dia akan pasangkan satu besi kat kaki dia. Besi kat kaki dia bentuk U. Bentuk U. So dia pasangkan kat situ dan besi itu dipanggil ladam. Yes, horseshoe. Betul, horseshoe. So horseshoe tu sebenarnya itulah dipanggil, dalam bahasa Melayu dipanggil ladam. Dan bentuk dia sama macam ni. Nampak tak? Tasik Ladam. Sebab itu dipanggil Tasik Ladam. Bentuk dia macam ladam tu. Yes. Dan bermakna sebenarnya dulu sungai ini dia pusing dekat situ, tetapi oleh kerana proses hakisan dan juga pemendapan menyebabkan sungai itu terputus dan dia bersambung sampailah ke sini. Dia sambung terus. Dia tak ada lagi lalu kawasan itu. So kawasan itu telah menjadi Tasik. Tasik apa? Tasik Ladam. Okey. So ini berlaku di mana? Di peringkat hilir. Ini peringkat hilir lah ni. Okey. So kalau kita teruskan, okey, peringkat hilir. Okey, kita teruskan lagi. Ini kemungkinan besar. Ini kalau lama-lama ni, kalau kita tengok di sini, lama-lama ni kalau sungai ni mengalir, sungai ni melakukan hakisan, lama-lama dia pun boleh jadi apa? Boleh jadi Tasik Ladang juga. Di mana kalau betul-betul nanti, sungai itu boleh menyebabkan dia apa? Dia akan boleh cross daripada sini pergi ke sini. Betul? Dia akan cross ke sini. So dia akan bentuk aliran sungai baru kat sini. So yang ini akan menjadi Tasik Ladam juga. Tapi proses itu makan masa tau. Bukan setahun, 2 tahun. Makan masa kadang-kadang beribu tahun. Beribu tahun baru jadi Tasik Ladam. Kena faham tu. Okey. Baik. So kita teruskan Sungai Kelang ni. Okey, Sungai Kelang tadi dah lalu Bandar Kelang. Kemudian dia lalu ke kawasan mana ni? Kawasan Shah Alam. Ni Shah Alam Seksyen 17. Shah Alam Seksyen 17. Kemudian
Ya, SMK Shah Alam. Okey, dia lalu. Okey, kemudian dia lalu ke mana lagi ni? Dia naik daripada Shah Alam, dia terus pergi ke mana, Dewan Taman Seri Muda, okey, Shah Alam. Okey, dan diteruskan sampai ke PPR Highcom, dan ini masih Shah Alam berpusing-pusing, nampak? Sungainya berpusing-pusing. Lalu Kota Kemuning, kemudian lalu ke Puchong. Nampak, lalu ke Puchong, kemudian lalu ke mana lagi ni? Ini Puchong dah. Tercemar. Memang Sungai Kelang ini tercemar sebab apa? Dia melalui kawasan-kawasan perindustrian dan kawasan perumahan. So bila lalu kawasan perindustrian, lalu kawasan perumahan, memang akan menyebabkan sungai ini tercemar. Memang. So ini dah peringkat tengah. Peringkat tengah di mana air dia dah kurang begini. Dia lebih kepada lurus sikit. Okey, peringkat tengah, air dia dah lurus sikit, dia dah lalu kawasan Puchong. Nampak tak? Nampak tak? Ada lalu kawasan-kawasan seperti Tasik, air sungai dia bertukar menjadi gelap. Air sungai dia menjadi gelap dan dia berterusan naik ke atas. Sudah lalu kawasan USJ, lalu kawasan belakang rumah cikgu. Lalu kawasan belakang rumah cikgu ke mana? Yelah, betul lah. Dah lalu kawasan belakang rumah cikgu. Okey. Kemudian kalau kita lihat, diteruskan lagi. Nampak tak hantar recording? Belum lagi. Okey. So kita teruskan dengan dan di sini telah masuk kawasan Kuala Lumpur. Nampak tak? Dah masuk kawasan Kuala Lumpur dan naik atas. Dah masuk Kampung Pasir. Kemudian masuk Kuala Lumpur. Dan bersambung sampailah ke Mid Valley. Perasan tak? Sungai Kelang tu lalu belakang Mid Valley. Lalu belakang Mid Valley. Macam manalah Sungai Kelang tak kotor? Bila lalu kawasan bandar, semua lalu kawasan bandar. Semua lalu kawasan bandar ya. Nampak tak di sini? Kemudian lalu KL, sampai ke KL, kita akan lihat di sinilah kalau ada yang nak bertanya tentang punca. Okey. Di sinilah bermulanya nama Kuala Lumpur, iaitu pertemuan dua sungai antara sungai iaitu di antara Sungai Kelang dengan Sungai Gombak. Di sinilah bermulanya nama Kuala Lumpur. Di sini. Ni tempat ni. Kat mana ni? Ini kat depan Masjid Jamek Kuala Lumpur. Depan Masjid Jamek Kuala Lumpur. Depan Masjid Jamek Kuala Lumpur ya. Dan kalau kita boleh lihat, kita boleh mendarat kat sini. Inilah kawasan sungai dia. Nampak? Nampak? Di sinilah pertemuan dua sungai. Iaitu Sungai Lumpur ataupun Sungai Gombak dengan Sungai Kelang. So bertemu menjadi apa? Menjadi Sungai Kelang. So inilah dia kat sini. Cikgu, ada lalu kat KLCC tak? Ada. Rasanya ada lalu kat KLCC rasanya. Dan inilah kawasan pertemuan. Di mana ni? Di Kuala Lumpur. Di mana ni? Di Masjid Jamek di Kuala Lumpur Masjid Jamek Kuala Lumpur. Di sinilah depan masjid tu. So inilah adalah dikatakan sebagai pertemuan sungai di Kuala Lumpur. Betul. Memang seronok kat sini sebenarnya. Dan sungai ini kalau kita lihat, kita ambil sebelah kiri ya. Sebelah kiri. Di sini dia ada dua kat sini. Yang ini dia akan naik ke atas. Ini dari Sungai Gombak. Ini Sungai Gombak. Dan Sungai Gombak ni dia akan berterusan sampai ke mana? Dia akan terus naik sampailah ke melalui kawasan-kawasan. Memang panjang. Kita akan perhatikan. Sungai Batu. Dan juga terus naik. Sungai Batu dan dia pergi ke mana ni? Sungai Batu terpecah dua lagi kepada Sungai Batu, Sungai Keruh.
So kita naik ke Sungai Batu. Okey, air dia kat mana ni? Ini kat Gombak dah ni. SG sungai. SG sungai. Sungai ya. Dan juga kita akan lihat kat mana dia tembus ni. Okey, dah hilang dah. Sungai Batu. Okey, oh dia pusing ke sini. Okey, dia pusing ke sini. So Sungai Batu telah mengalir dan naik ke nampak ke masuk ke tasik Sungai Batu. Dia melalui aliran ini, Sungai Batu ini. Ya, tasik, Kumbahan, dan dia naik ke atas okey Sungai Batu. Ni kawasan kiri kanan ni banyak tasik ni. Itu tasik bekas Lombong ya. Sungai Batu. Dan ke mana sungai ini? Dia akan naik ke bukit. Bukan sungai tu naik ke bukit Sungai tu berasal daripada bukit. Tu Sungai Batu. Okey, dia naik ke bukit. Bukit mana? Okey, bukitnya ke atas ni. Okey, dan berpunca daripada mana? Daripada atas takungan air. Nampak? Takungan air. Ni di mana ni? Ini di kawasan Bukit Lagung, iaitu di mana? Di Kuala Lumpur. Adanya Temple Park. Okey. So siapa pernah pergi Temple Park? Pernah pergi Temple Park? Tak pernah pergi Temple Park ni ada air terjun. Kawasan sini banyak air terjun. Temple Park banyak kawasan air terjun, dan juga kawasan ini memang sesuai untuk mandi-manda lah. Kawasan untuk mandi-manda. Siapa yang pernah pergi tu dia tahulah. Okey. Okey, jom kita tengok ada tempat mandi-manda tak? Okey. Dia kawasan tepi bukit dalam hutan. Ni dia nampak. Ni air terjun. Dekat mana ni? Okey, ini dekat Temple Park. Temple Park kat mana? Dekat atas sikit daripada Selayang aja. Atas sikit daripada Selayang, sebelum sampai Rawang, okey, ada Temple Park. Kamu kena jalan kaki daripada bawah tau. Naik atas. Di sinilah punca-punca air sungai. Inilah punca air sungai yang mengalir, dan air ini bila turun ke bawah ni, yang ini kawasan yang macam ni, ini dipanggil air terjun. Dia terjun. Nampak tak? Ni air terjun. Di sinilah punca sungai tadi. Sungai tadi yang kita tengok kat Kelang tadi, Sungai Kelang yang besar tadi, yang masuk ke laut apa semua, semuanya berpunca daripada sini. Berpunca daripada air-air atas bukit yang macam ni. Nampak? So dia akan mengalir turun ke bawah. Dan dia akan turun ke bawah. Ni kan? Dia turun ke bawah. So air sungai memang dia akan turun ke bawah. Jadi air kawasan ini menjadi tempat apa? Tempat untuk rekreasi. Ramailah orang datang untuk mandi-manda. Nampak? Cantik tak? Nampak? Cantik kan? Nampak? Inilah kawasan di mana bermulanya air sungai. Ini kat mana ni cikgu? Inilah dia peringkat hulu. Ini peringkat hulu. So ada air terjun. Kemudian ada kawasan-kawasan yang di sini nanti, kat sini nanti adalah, kalau katakan air dia besar, akan berlakulah lubang periuk. Macam ni nampak air dia mengalir. Dia akan ikut bentuk batu. Okey. So air dia akan mengalir macam ni. Siapa pernah pergi tempat-tempat macam ni? Pernah pergi tempat macam ni tak? Tak pernah pergi tempat macam ni? Tak pernah Maybe tak, macam tak ingat tak pernah ingat okey. Baik, mungkin kamu ingat-ingat lupalah kot. Maybe tak pernah dekat mana ada bumi belakang? Ada bumi belakang? Bumi belakang apa? Okey. Sungai terkecil di Malaysia tak adalah pula kan. Tapi setahu cikgu, sungai yang terbesar adalah ini. Daripada atas tadi, okey, dia berkumpul, ini menjadi air sungai, laluan air sungai. Okey, ini air terjun, dan air ini akan mengalir.
okey, ke bawah, dan kita nampak ada air yang mengalir tu. So ini sungai ni lah. Daripada sinilah sungai-sungai ini membentuk Sungai Kelang yang besar tadi. Membentuk Sungai Kelang yang besar tadi. Dekat mana ada bumi belakang, tak faham. Bumi belakang tu apa? Okey. Jadi inilah dia kawasan air sungai yang mengalir. Okey. So sekarang kamu dah faham kan bagaimana air sungai itu wujud dan saliran-saliran dia, bagaimana saliran itu wujud. Jadi cikgu harap kamu semua boleh faham kenapa kita perlu menjaga air sungai itu, menjaga daripada berlakunya pencemaran. Kalau tak kita siapa lagi nak jaga kan? Kalau tak kita siapa lagi nak jaga. Okey. Baik. So, hari ini kita belajar tentang apa? Hari ini kita belajar tentang okey, saliran, bentuk hulu, okey, peringkat tengah dan juga peringkat hilir. Sekarang kita tahu, negara kita ada sungai, contoh Sungai Kelang tadi. Kita dah tengok peringkat hulu, peringkat tengah, peringkat hilir yang telah membentuk pulau dan sebagainya, membentuk delta, tasik ladam dan sebagainya. Okey, so cikgu harap dengan kelas ini memberi manfaat kepada kamu dan kamu faham bahawa inilah dia. Sebenarnya ini pendedahan tau. Kelas geografi lebih pendedahan. Daripada tak tahu kepada tahu. Daripada tak kenal amal qawi kepada kenal amal qawi. Dia macam itulah. Jadi amal qawi pengangar aja, pahala cikgu ni. Okey, baik. Okey, baik. So, okey, itu sahajalah pada hari ini. Kita akan jumpa lagi untuk next week, kelas pada next week. Kita jumpa lagi guys. Selamat berpuasa dan take care. Assalamualaikum dan bye-bye semua. Terima kasih cikgu. Bye. Terima kasih cikgu. Ya, sama. Bye-bye. Ya, memang 1 jam je saja Sarah. Okey. Kelas kita 1 jam je. Jangan lama-lama. Nanti kan bosan. Okey. You're welcome. Okey. Commit Arsan. Okey. Okey Kasih. Kasih, jangan main game sangat Kasih. Jangan main game sangat. Cikgu pesan. Pesan pada ni juga. Pada si siapa? Pada si